آمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Semangat jawab salam dulu kan. Aduh sangat dompet dia jawab salam dulu kan. Baru nak mula ceramah dah lelap dah. Dompet lain lah, bukan dompet ni kan. Dompet okey, tak ada masalah kan. Dari mula sampai habis torang dia matoi kan. Baik, alhamdulillah. Baik tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, lama tak jumpa tuan-tuan ni, dan alhamdulillah malam ni dengan izin Allah dapat sama-sama kita jumpa. Mari 2 minggu lepas raya isi balik Kedah kan. Jadi tak sompek lah datang tuan-tuan ni, tapi kalau ada heli tu datang juga kasut. Kalau ada helikopter lah kan, dah tak ada helikopter tak datang kan. Baik sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, cerita raya ni tak lambat lagi kita nak raya lah ni tuan-tuan. Tapi raya lain lah, pilihan raya kan, bukan raya puasa, bukan raya haji. Baik, pada perjumpaan kita yang lalu kita bincang berkenaan dengan Qadariyah. Baik, Qadariyah ini bagi kita pandangan ahli sunnah wal jamaah, dia ni adalah sesat. Sebab apa? Sebab pandangan dia, bila kita sebut Qadariyah ini, dia menganggap bahawasanya Allahumma salli ala Muhammad, Qadariyah ini dia adalah satu mazhab ataupun satu kepercayaan, satu keyakinan yang telah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu pemimpin dia yang telah dianjurkan oleh Wasil bin Atha yang kita bincang sebelum ini. Dan beliau ini menyiarkan iktikad dia, pandangan dia kepada orang ramai, bahwasanya segala perbuatan manusia yang dibuatnya dengan sengaja terjadi atas daya upaya manusia itu sendiri, yang diciptakan oleh qadrah, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu sendiri. Jadi dia pegangan dia Qadariyah tadi ini, dia beranggapan bahawasanya apa yang manusia buat tadi ini semua berasaskan yang kita sebut qadrah, kekuatan yang ada ke manusia itu sendiri. Dan dalam masa yang sama dia menolak Al-Quran, dan dia mengatakan bahawasanya apa yang berlaku itu Allah Subhanahu wa taala tak tahu. Bila Allah Subhanahu wa taala tahu, bila lepas benda tu berlaku, barulah Allah Subhanahu wa taala tahu. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kepercayaan kita ataupun pegangan kita tadi ini, apa yang berlaku ataupun apa yang tak berlaku lagi, semua dalam ilmu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada perjumpaan yang lalu juga kita bincang Allah Subhanahu wa taala ini Maha mengetahui apa yang kita zahirkan ataupun apa yang kita sembunyikan. Atau apa yang terlintas ke dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Baik, kita sambung dari perbincangan ni. Tuan-tuan boleh buka muka surat 61. Baik, berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, bertentanganlah dengan apa yang telah dipegang oleh Qadariyah itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am,
wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Baik, maksudnya, dan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jugalah ada kunci perbendaharaan segala yang gaib. Baik, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mula-mula sekali dia bagi kita dalam ayat ni apa benda yang gaib semua Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Apa benda yang kita sembunyi, yang kita rahsiakan, ataupun yang isteri kita rahsiakan daripada kita, yang anak kita rahsiakan daripada kita, yang kita rahsiakan daripada isteri kita, yang kita rahsiakan daripada orang ramai, semualah. Segala rasa rahsia tadi yang kita sembunyikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Baik, kalau dah disebut oleh ulama, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan ayat tadi ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebijaksanaan dia? Sebab kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan ayat ni menunjukkan cerita tentang kekuasaan kebijaksanaan Allah, kita yang dengar ni, oi, terpegun. Sebab apa? Semua yang Allah tahu, semua Allah tahu. Tapi kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang zahir, lepas itu baru Allah Subhanahu wa ta'ala sebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang batin. Maksudnya yang zahir tadi ni memang orang lain pun tahu. Sebab apa? Benda yang kita buat orang nampak, orang lain pun tahu. Tapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut benda-benda perbandaraan yang gaib, segala benda-benda yang tersembunyi tadi ni, jadi ayat tadi ni menunjukkan kita apa? Satu kebanggaan, satu kehebatan yang ada ke Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak ada ke orang-orang lain. Tok Bomo, Tok Bomo pun tak ada tuan-tuan. Yang dia tahu tu sebab ada khadam dia kan, kau bagi dia kan, mongah dia pun. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja, melainkan Allah. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Baik, lepas Allah Subhanahu wa ta'ala sebut semua dia tahu tadi ni, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut lain yang kita sebut sebagai taukid yang kedua, sesungguhnya ataupun penegasan yang kedua, bukan takat yang ada ke bumi yang dia tahu, tapi yang ada ke dalam laut, semua di bawah kekuasaan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah tak cerita lah apa yang ada kat bumi, kat dalam laut. Duit kita dalam duit pun sila-sila kita pun dah tahu apa. Tu yang kita punya lah tu kan. Yang kita punya. Ya, tu tak cerita dalam bank apa lagi lah tak tahu. Kan kadang-kadang yang sen tu, yang berapa-berapa ringgit tu, kita pun tak tahu. Itu yang siapa punya, yang kita punya, yang hak kita lah. Ya. Tapi dalam masa yang sama, kita tak tahu. Berbeza dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak gugur sehelai daun, dan tak gugur sehelai daun pun, melainkan ia mengetahui. Daun yang selai jatuh, yang gugur pun, siapa tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Kita buah durian, kita gugur pun kita tak tahu dah. Bukan di takat buah durian, daun yang gugur pun Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Kita tahu tak daun, tak pernah boleh bilang tu kan, bukan kujung kita boleh kira daun berapa lai gugur, tak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Ini penegasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut yang ketiga. Maksudnya apa? Benda-benda yang mungkin kadang-kadang kita rasa tak penting dalam hidup kita tadi, tapi Allah tahu tak? Tahu. Benda tu dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita tak ada penting pun kan? Buah mangga kat depan rumah kita, siapa nak ambil lah, tak ada penting pun.
Tapi yang tahu tadi ni Allah Subhanahu wa ta'ala tetap tahu dia. Kemudian tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan tidak kering, dan tidak yang kering, melainkan semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz yang terang airnya tahu. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ke kita tentang segala kekuasaan dia tadi ini, semua tadi dalam ilmu pengetahuan Allah, dalam masa yang sama dalam buku rekod catatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang adanya ataupun yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Baik, apa yang telah disebut oleh Qadariyah yang kita bincang sebelum ni, bagi dia semua Tuhan tak tahu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Kalaulah tak tahu, macam kita lah, macam manusia lah. Yang tu tak tahu, yang ni tak tahu, yang tu tak ingat, yang ni pun tak ingat, lupa. Macam kita lah, macam manusia. Tapi tidak. Dah tentulah berbeza yang kita sebut pencipta dengan yang dicipta. Pencipta tadi dah tentulah anda, dah tentulah hebat. Tapi kita manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi pelbagai kelemahan dan juga kekurangan. Baik, seterusnya berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, nyatalah kesahihan pegangan i'tiqad mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempunyai semua perkara-perkara yang berlaku di alam ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu semua benda lah yang ada ke alam ni. Bukan takat dia tahu, tapi dia mengurus, mentadbir, menguasai seluruh alam tadi ni. Baik, sama ada perkara tadi ni belum berlaku, ataupun perkara tadi ni permulaan berlaku, ataupun benda tadi ni sedang berlaku, ataupun benda tadi ni yang akan berlaku. Semua Allah tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Apa yang akan jadi lepas isyak kejap lagi ni, kan? Kita pun tak tahu. Tengok-tengok kejap lagi lepas isyak ada orang jemput kita semua pergi makan kenduri, contohlah, kan? Kan? Ataupun kejap lagi keluar-keluar lepas sembahyang isyak tu, isteri pun nak balik dan naik motor, ada seorang jumpa, ustaz, jom kita pergi minum teh tu kat kedai depan tu. Tak tahu dah tu kan. Contoh, kan? Jadi bodoh yang akan berlaku kita tahu dah. Tak tahu dah. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu bila bodoh tadi berlaku, barulah kita tahu. Itu pun sebab apa kita tahu? Sebab kita tahu tadi dengan pandangan mata kita dan juga dengan ilmu yang sedikit yang ada kita. Tapi kadang-kadang rahsia di sebalik benda yang berlaku tadi kita tahu tak? Kita tak tahu lah, kan? Tapi kadang-kadang bila dah lama, barulah kita tahu. Ataupun kita sebut hikmah, rahsia di sebalik apa yang berlaku tadi. Baik, sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, berbeza dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan tidak ada sesuatu perbuatan ataupun perkara yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang tersembunyi tu tuan. Kalaulah kita fikir kan, tak ada satu benda pun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak tahu. Tak ada. Malahan tak ada satu benda pun yang mustahil, yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia mengetahui. Kita kadang-kadang apa yang ada kat rumah kita pun kita tak tahu, kan? Bukan tak tahu, cari pun tak jumpa. Baru yang marin boleh bawang, tak kat mana letak dan cari tak jumpa orang, kan? Kita tak tahu. Padahal ada yang kat depan tu, kita pun boleh bawang. Tahu-tahu bila dah boleh, sok-sok jumpa lah, kan? Jadi lemahnya kita tadi, manusia tadi. Malahan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang bergerak pun dia tahu. Malah gerak hati manusia pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita terlintas apa? Lama tak nampak ustaz, kan? Aduh lah malam ni. Allah tahu.
Contohlah. Mana Ustaz punya lama tak nampak kan? Allah tahu apa yang lintas ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut berkenaan dengan apa yang lintas ke dalam hati kita ni, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu wa ta'ala ini lebih dekat dengan kita tadi ini berbanding urat leher kita. Dan bila Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita tadi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kita buat. Bukan takkan apa benda yang kita buat, malahan apa yang terlintas di dalam hati kita, dalam hati manusia pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Oleh itu, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Mutlak tadi ini maksud apa? Keseluruhan Allah tahu. Kita kadang-kadang kita mungkin suspend dia, kan? Kita syak dia, kita sangka dia, kita suspect dia, kan? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, oh tidak, dia tahu, kan? Kita tanya anak kita lah, hello, mana pergi semalam? Lambat balik 3 pagi baru balik. Contoh lah, kan? Semalam Baba isim, dia pun monong dia dulu, sasar nak mongak kita lah, kan? Tanya mana pergi semalam? Oh semalam tak ada pergi mana. Tak ada pergi mana, takkan pukul 3 baru balik oh kan. Rupa-rupa pergi tengok orang berlubur, contohlah. Pergi tengok orang merempit, contohlah. Kan? Jadi kita tahu anak kita tadi ni lambat balik. Apa yang dia berbagi kita yang sebenarnya kita pun tak tahu. Cuma yang terlintas kat dalam hati kita, rasa tak sedap hati, mungkin ada bondo yang bukan-bukanlah dia buat ni. Kalau takkan 3-4 pagi baru balik ni, kan? Tapi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tadi ni disebut mengetahui tadi ni secara mutlak. Keseluruhan dia tahu. Yang nampak, yang kita nampak, yang kita tak nampak, yang pergerakan kita, yang terlintas dalam hati kita, yang di fikiran kita, semua dia tahu. Dan meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala pada semua perkara, pada perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya di dunia ini. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui cara yang macam mana, semua benda lah yang hamba dia buat tadi, semua dia tahu. Kita kadang-kadang banyak benda yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita nak tahu pasang CCTV. Tak kat keliling rumah kita pasang CCTV. Alhamdulillah ada juga CCTV. Kadang-kadang kita boleh tengok CCTV. Masa kita pergi mana kita tak ada, tahu-tahu kita balik-balik, CCTV selalu kita monitor, alarm tak ada bunyi, kan? Tahu-tahu ada benda yang hilang, contohlah, kan? Ada benda yang hilang ke rumah kita, macam mana lah boleh hilang, kan? Kita pun tak tahu. Sebab apa? Itu di luar bidang kuasa kita. CCTV dah ada, dah alarm sistem punya lah canggih, bergerak sikit angin goncang dia bunyi, kan? Tapi kadang-kadang bila kita balik rumah, so macam ada yang benda yang tak ada ni. Sebab apa? Hatta begitu pun kita tak tahu. Ini kan pula ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dia tahu. Tak payah nak CCTV tu, semua ya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dan maha mengetahui. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Talaq, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Jadi semua benda, apa benda pun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut juga membuktikan bahawa golongan mazhab Qadariyah itu, yang sesat itu,
adalah golongan-golongan yang sesat lagi menyesatkan. Akidah mereka adalah akidah yang batil, yang tak boleh pakai langsung, dan mereka terkeluar daripada i'tiqad, pegangan kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Dan kepercayaan mereka bertentangan sangat dengan Al-Quran dan juga hadis yang menjadi asas akidah yang sahih. Begitu juga halnya yang kita bincang hari ini, mazhab Mu'tazilah dan juga mazhab Jabariyah. Dua-dua tadi ini tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab kebanyakan mereka tadi berfikir menggunakan logik akal semata-mata. Dia tak berfikir ataupun tak pandang dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia fikir hanya meletakkan pandangan akal dan meletakkan usaha manusia itu saja. Dia tak fikir tentang kekuasaan Allah. Dia tak fikir tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dan ilmu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, ciri-ciri akidah yang batil ataupun akidah yang sesat ini ialah yang pertama, syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akidah yang batil ataupun pegangan yang sesat ini, yang pertama dia syirik, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini banyak akidah ataupun kepercayaan yang batil, yang sesat, yang terpesong. Dan kadang-kadang kita nampak kepercayaan tadi ini macam motor, tapi dalam masa yang sama jauh terpesong daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, apa yang pernah saya sebut tuan-tuan dan puan-puan hari ini, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang umat Nabi tadi ini akan berpecah. Akidah tadi ini, kepercayaan tadi akan berpecah sampai 71 golongan. Yang betul, yang masuk syurga, yang sampai ke jalan syurga, satu je daripada 71 golongan tadi yang disebut oleh ulama. Yang sampai di syurga tadi, yang satu tu apa? Adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang lain ni tuan-tuan dan puan-puan, wal'ayazubillah, minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut-takut ada di kalangan masyarakat kita yang kadang-kadang dia rasa betul pegangan dia, tapi dalam masa yang sama jauh terpesong daripada akidah ataupun landasan yang sebenar. Kadang-kadang bukan kita nak nafi, kadang-kadang ada agama-agama yang dia mengaku dia Islam, dan dalam masa yang sama kadang-kadang pakaian dia tadi ni lebih handal daripada pakaian kita ni. Sorban dia kami besar ni, jubah kami labuh lagi. Tapi pegangan kepercayaan dia tadi ni jauh terpesong daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, ataupun terpesong daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sajalah cerita agama-agama sesat itu kan. Sebenarnya kita hari ini K9 ni, penyebaran ataupun agama-agama yang sesat ni dia semakin berkembang. Ada oleh seorang sahabat saya tu, kojo ni lah, kojo tangkap-tangkap orang ni, jemaah agama ni, dia cerita hari ni ustaz, bukan nak tangkap orang buat maksiat dia tu, banyak pun tangkap orang ajaran sesat. Banyak, betul tak? Kita pakai dompet kita ni 9 ni, dan bondo yang sesat ni tuan-tuan, masyarakat kita hari ni dia mudah terikut. Tak tahulah sebab apa. Mungkin kadang-kadang dia rasa ada beza, ada kelainan dia dengan orang lain. Dia rasa dia handal. Ni cerita betul ni tuan-tuan. Ada seorang sahabat saya, dia kojo ni, kilang on ni, di Senawang tu. Kilang on tu tak pernah off dah tuan-tuan. On dah lagi 24 jam.
Patut nama on kan. Kawan dia cerita ke dia poning kan. Ada orang tak nak tanya siapa-siapa ustaz-ustaz ke, dan kebetulan dia pernah dia pun cerita. Dia poning sebab apa? Sebab isteri dia minta cerai dengan dia. Sebab dia berbeza fahaman aliran dengan isteri dia. Isteri dia ni, tuan, dia tak semayang macam kita lah. Kita semayang, ambil semayang, duduk atas sejadah, angkat takbir. Solat kita ni disebut sebagai qaulun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Semayang kita ni mula angkat takbir, sudahi dengan salam. Di samping itu ada rukun-rukun dia, kita baca doa lah, baca macam-macam lah. Dia tuan-tuan, semayang dia tak ada macam kita lah. Dia semayang pakai niat dia. Untung tu tuan-tuan. Kita kadang-kadang bunuh-bunuh ajaran sosial ni, kita selalu tengok kira TV je. Selalu tengok cerita-cerita rupa bodoh ni dah ada kat dompet kita. Isteri dia minta cerai dengan dia kan. Sebab apa? Sebab dia tak sama sealiran fahaman. Fahaman agama tadi ni tak sama. Bini dia minta cerai dengan dia tu kan. Bukan dia yang nak bercerai, bini dia minta. Oi, dahsyat tu zaman hari ni kan. Tak ke monong yo kawan tu. Anak dah 2 orang kan. Jadi bodoh-bodoh yang macam ni lah yang kadang-kadang kita fikir, kadang-kadang tak masuk di akal kita tadi kita fikir ni. Tapi bagi orang-orang yang mungkin dia nak jalan yang pintas, dia nak copet, ayalah pergi masjid, gaji-gaji dengan ceramah ni, lambek lah kan. Tak ayalah pergi sembahyang ni, lambek lah kan. Dia fikir apa? Sebab kita semayang tadi pun kita niat, dia pun niat kan. Cuma perbuatan dia tadi ni dia tak boleh lah tu kan. Dia main niat je. Saya kalau jumpa macam tu nak tanya kan, abang makan tak tadi? Kan makan apa tadi? Apa tak niat je masa makan tu kan. Nampak nasi Arab lalu kat depan tu, ui sedap. Niat je lah, dah kenyang lah. Taklah niat macam tu. Maun dia berhenti makan lah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Sajalah isi teringat, ada satu lagi tuan-tuan. Ni saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Dia ni saya berhenti semayang kat satu surau ni. Kebetulan bila kita nak copek, dah baru balik kerja ni, lepas keluar habis solat tu, isteri pun tanyalah. Ada kebetulan seorang jemaah surau tu kat situ, Haji, yang kat dalam tu dah lama kau dia semayang macam tu kan? Kemudian kawan tu pun berbalik, saya dah lama lah dia semayang macam tu. Kita semayang, dia tak semayang. Dia sampai masa kita nak semayang, dia tak masuk semayang. Kita dah habis semayang, dah habis keluar, baru dia masuk semayang. Esok kalau kau jumpa lah, takdir kali kedua jumpa nak tanya kan. Tuan-tuan, esok nampak sendiri dengan mata kepala saya ni, dia duduk atas kursi, ngadap kiblat. Semayang kalau duduk tak apalah, tak ada masalah, saya boleh fikir ni, boleh terima ni. Tapi masa semayang tu, dia tengok handset, gambar Kaabah sambil dongar earphone ni. Tengok gambar Kaabah, tak bergerak dia, senyap macam tu je. Dia pandang dia gambar Kaabah tu. Gambar ni lah orang tawa mengaji tu, dia buka live Kaabah tu, dia tengok tu, pandang tu. Allahu Akbar, dia kata, ni baru pertama kali saya jumpa ni dalam sejarah hidup ni lah kan. Allahu Akbar. Tuan-tuan rasa macam mana kan? Apa yang dia fikir tu? Ikut Kaabah jauh bona, tak nampak kan? Buka lah live, dokek sikit nampak kan? God lah dia fikir macam tu. Polek-polek lah tuan-tuan hari ni. Sebab tu kita agama Islam tadi ni, dia tak boleh kita fikir dengan akal kita je tuan-tuan.
Kalau fikir dengan akal kita, agama Islam ni tak boleh. Dia bukan untuk kita berfikir dengan akal kita, tidak. Tetapi kita berpandukan syariat yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita fikir dengan di akal kepala kita, tidak. Contohlah, kalau kita nak fikir dengan akal kita, kan, apalah pagi-pagi pagi kita tengah fresh bangun tidur ni, takkan solat subuh 2 rakaat yuk, kan? Padahal zuhur ompek, asar ompek, maghrib 3, isyak ompek, lain semua 3 ompek. Apalah subuh 2 rakaat yuk. Itu kalau kita nak fikir dengan akal kita. Tapi kalaulah kita teliti apa yang telah dikaji oleh ulama, memang subuh tadi 2 rakaat. Tapi subuh tadi disunatkan kita baca panjang sikit berbanding solat-solat sunatnya, solat-solat fardu yang lain. Dan dalam masa yang sama, kita yang Islam tadi ni, kita bukan takat solat subuh yo, tapi solat sunat subuh 2 rakaat. Kita pun bangun awal dengan qiyamul lail kita tadi, tak ada berapa rakaat dah. Itu bondo yang kalaulah kita fikir, kita pandang dengan pandangan hati kita, yang kajian telah dibuat oleh ulama. Tapi kalau kita pandang dengan pandangan mata kasar kita, takkan dua yo sembahyang. Jadi Islam ni, agama ni bukan bondo yang kita boleh fikir dengan di akal kita. Jadi tuan-tuan, hati-hatilah, jaga-jagalah akidah kepercayaan kita tadi ni. Kut kalau tuan-tuan ada jumpa orang yang polek-polek ni, tanya lagi dia, dan dia say sebab mungkin Allah Ta'ala mungkin nak tunjuk lah tuan-tuan, sekali itu yang kita jumpa, lepas tu dah tak jumpa dah, kan? Aku jumpa sekali ni nak tanya, kan? Sebab apa sembahyang macam tu, kan? Baik, sila jemaah tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, orang yang syirik, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara kekufuran dia tadi ni dari sudut akidah kepercayaan dia, yang i'tiqad dia tadi ni. Kadang-kadang luaran mungkin kita tak nampak. Mungkin dia tak pergi sombah bergaluh, mungkin dia tak pergi tokong, dia tak pergi apa itu ni, tidak. Tapi dalam masa yang sama, yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak dari sudut kepercayaan akidah tadi. Baik, orang-orang yang syirik dan kufur kepada Allah, akidah mereka adalah akidah yang batil, yang terbatal ataupun yang sesat, kerana mereka tidak mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa yang sama, mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengar bunuh-bunuh cerita ayah pin, bunuh-bunuh yang bukan-bukan tu lah. Bunuh-bunuh yang macam ni bukan satu bunuh mainan, malahan dia melibatkan akidah dan kepercayaan. Tak boleh kita buat main bunuh ni. Kalau nak main bunuh-bunuh lain tak apalah, bunuh-bunuh main melawak ni tak apa. Bunuh-bunuh soal akidah, soal agama, soal kepercayaan, yang ni jangan kita buat main. Baik, kerana mereka tidak mempercayai keesaan Allah dan juga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang yang sesat, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Jadi orang yang kufur kepada Allah, mungkin dia rasa tadi macam dia tadi ni masih Islam lagi, tapi sebenarnya dengan cara solat dia, dengan cara kehidupan dia, makin hari makin jauh dan makin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebut contoh lah tuan-tuan. Katalah orang yang sembahyang bagi niat tadi, mungkin mula-mula dia terlintas apa ke dalam hati dia, saya sembahyang baik, kan?
Isi sebenarnya pada niat dia. Mungkin terlintas ke dalam hati dia tadi ni, dia masih botol dia masih pegang akidah dia, kepercayaan dia. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, dia sedar ataupun dia tak sedar, dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak mungkin satu hari nanti dia akan lebih teruk daripada benda tu. Baik, ni yang saya pernah jumpa lagi tuan-tuan. Saya pernah jumpa ni tuan-tuan, dia ni subuh dia semayang. So apa bangun awal, Zuhur, Asar, Maghrib dia tak semayang. Dia himpun semua dalam waktu Isyak. Dia saya pernah jumpa tuan-tuan. Orang ni saya jumpa kat mana? Kat Sabah. Saya tanya dia, mana belajar ni? Saya ni kalau saya tak puas hati, saya tanya dia tuan-tuan, belajar kat mana kan? Mana orang tahu kan siapa tu guru dia. Dia kata apa tuan-tuan? Tuhan tahu kita ni sibuk. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata Tuhan tahu yang dia tadi ni sibuk, dia tak sompek nak semayang. Tuan-tuan, apa dia ingat Tuhan tu siapa? Pakcik dia ke siapa? Tahu dia sibuk itu ni. Oh, dah takut lah. Dah kena jawapan orang macam tu. Tanya dia ke mana belajar? Jadi sendiri you belajar. Kan tak boleh kot. Main kot dia orang tu jangan. Saya pernah jumpa semua kan. Saya bagi dia tak boleh macam tu. Solat kita ni ada waktu-waktu. Orang yang himpun semua solat tu, ataupun orang yang himpun solat, satu ketika mana dia bermusafir. Musafir kalau lebih daripada 2 marhalah, bolehlah buat jamak. Zuhur kuih asar, ataupun asar kuih ke zuhur, Maghrib kuih Isyak, ataupun Isyak kuih ke Maghrib. Kalau duduk buat kojo tak ada alasan yang tak kuih semayang, yang tak solat. Dan ulama sebut, kalaulah kita buat kojo tadi yang berhubung kait dengan nyawa manusia tadi ini, kita boleh himpun solat, tapi kita tak boleh jamak. Contohlah, doktor pakai buat operation kan, mula buat pukul 2 boleh kan, sampai pukul berapa? Pukul 5 contohlah, pukul 5 jam kan. Zuhur sah-sah, tak sampai dah nak semayang. Takkan masa operate jantung, buat keluar jantung, dia nak tinggal pergi semayang tu kan. Kau jangan datang-datang, mana lah jantung ni, kucing lah yang ambil buat pelari, hilang lah jantung kau tu. Orang yang keadaan yang sebegini bolehlah, tapi dia tak boleh qasar jamak dia. Asal buat 4, Zuhur tadi pun sama kan, buat 4 kan. Ini situasi keadaan-keadaan yang telah dikhususkan oleh ulama. Ini saja-saja yang tiba-tiba ponek lah, banyak kojo lah, itulah ini dan sebagainya, tiba-tiba dia habis himpun ni. Tidak. Dia tak boleh fikir dengan akal kita tadi ni soal agama. Macam tu lah. Bukan jangan bunuh kebijaksanaan kita. Baik, kemudian yang terakhirnya firman Allah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Baik, maksudnya, dan sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang pertama tadi, kufur dengan Allah. Kufur dengan Allah memang sedia kita maklum, sobat selain daripada Allah,
beramal dengan syariat selain daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini antara bodoh-bodoh yang kufur dengan Allah, kufur dengan malaikat-malaikat Allah, tidak mempercayai malaikat-malaikat Allah. Seperti mana Bani Israel, mereka membenci malaikat Jibril, dan dalam masa yang sama yang dia suka adalah malaikat yang diturunkan rezeki. Yang ni dia suka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, siapa-siapa yang memusuhi Jibril wa malaikati wa rusuli wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Kalaulah dia memusuhi malaikat Jibril, dalam masa yang sama dia juga memusuhi Allah dan juga Rasul. Baik, kalaulah dia tak percaya dengan malaikat-malaikat Allah, dalam masa yang sama dia kufur kepada Allah dan juga kufur kepada malaikat-malaikat Allah. Sama juga kalaulah dia tak percaya dengan kitab-kitab yang telah diturunkan seperti Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelum-sebelum ini, bukan takat dia kufur dengan Al-Quran, tapi dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia tak percaya dengan Nabi, tak beriman dengan Nabi, bukan takat dia kufur dengan Nabi, sama juga tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ilmu. Baik, sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, malam ini saya rasa cukup lah. Dekat tu banyak yang kita dapat dalam buat. Antara yang pertama ni apa? Antara akidah yang sosial tadi adalah akidah Qadariyah dan juga Mu'tazilah, dan juga yang kita bincang hari ini adalah akidah kepercayaan Jabariyah. Ini antara yang sosial tadi. Sebab apa mereka tadi ni sosial? Sebab mereka memikirkan tentang akal. Akal tadi ni letak ke Quran, dan yang lain itu Allah, Al-Quran, hadis, semua letak ke belakang. Baik, kemudian yang kedua pun kita dapat ini, dan kita bersyukurlah. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke kita tadi ni akidah yang sejahtera. Kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan akidah yang sahih, yang jelas ataupun yang sejahtera ini berkekalan dengan kita sehingga ke hari akhirat. Dan yang terakhir dia tuan-tuan dan puan, akal kita tadi ini tak semua benda kita boleh fikir, dan terutama tentang syariat, hukum hakam Allah. Kalaulah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan berkenaan dengan hukum pokok, berkenaan dengan satu-satu hukum syariat dan sebagainya, jangan kita rasa akal kita tadi ini lebih ke depan berbanding apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudrik barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu